Okey, cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1 ni testing second time ya, sebab saya dah tegakkan mic seperti saranan pakar kita, rakan saya Ajoy. Dah tegakkan mic, tegakkan. Okey, tegakkan ya. So macam mana suara, okey tak? Okey tak? Kalau ke saya kena tutup kipas. Boleh tutup kipas. Ada kipas tu? Oh, kipas tu. Tolong tutup kipas. Kipas. Okey. Okey, cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Okey, rakan sana kat luar sana macam mana? Sound saya dah okey belum? Saya dah tutup kipas. Saya dah, kipas atas saya tak tutup lah. Suara macam mana? Saya dah tegakkan mic. Okey, testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Suara macam mana? Okey ke tak? Better ke daripada tadi? Adakah dia clear sekarang ni? Adakah bunyi noise? Ada bunyi noise ke tak? Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Boleh tolong komen kat bawah. Okey, boleh tolong komen kat bawah. Okey, komen di bawah sebab saya nak masuk Selamat Pagi Malaysia sekejap lagi dan nak tengok sound okey ke tak? Sound ada noise ke tak? Okey, cubaan 1, 2, 3. Pukul 11 nanti kita live, okey, dengan Selamat Pagi Malaysia melalui Skype. So saya kena pakai sama ada handphone ataupun laptop, tapi kita tak tahu yang mana yang keluar, sama ada kat handphone ke kat laptop ke. Jadi saya ready dua-dua lah. So testing 1, 2, 3. Boleh dengar tak suara? Clear ke tak? Ada bunyi noise ke tak? Ada bunyi noise ke tak? Can you Cassidy Koo, my long time friend, can you hear my voice clearly? Is it clear or not? Clear or not, Cassidy? Give me a thumbs up if you can hear my voice, you can listen to my voice clearly. Okey, ataupun ada noise ke, ada bunyi noise ke? Saya rasa ada noise untuk daripada laptop tu. Tapi yang tu boleh off sekejap lagi lah. Okey, testing 1, 2, 3. 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 Testing, boleh dengar suara? Boleh dengar suara? Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Boleh dengar suara ke tak? Boleh dengar suara ke tak? Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Cubaan 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 1, 2, 3. Jumlah pakej 260 bilion ini adalah 18% daripada nilai tidak inti negara dan merupakan pakej rancangan ekonomi terbesar di kalangan negara-negara membangun seluruh dunia. Jumlah besar ini adalah untuk memastikan tiada golongan dari dan lapisan rakyat yang akan tercicir daripada menerima bantuan dan ketinggalan dari meraih manfaat usaha-usaha kerajaan untuk merangsang ekonomi negara. Untuk pengetahuan semua, kisah di sebalik tabirnya, sebaik sahaja pakej-pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan diumumkan. Anggota pasukan laksana bergegas menjalankan tugasan pemantauan, koordinasi dan komunikasi antara agensi-agensi nasional yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan semua inisiatif dan bantuan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, hasil sinergi antara laksana dengan institusi dan agensi-agensi pelaksana seperti Bank Negara Malaysia,
LHDN, EPF, Perteso dan Bank Simpanan Nasional, kita telah menyaksikan bantuan-bantuan utama seperti bantuan prihatin untuk taksi, pemandu pelancong dan penarik beca, bantuan untuk isi rumah dan individu bujang B40 dan M40, bantuan pelajar IPT, langkah-langkah prihatin PKS tambahan seperti subsidi gaji dan juga kemudahan bantuan khas Special Relief Facility dan sebagainya. Kesemua langkah-langkah prihatin ini sedang giat disampaikan kepada kumpulan dan individu SASA. Mulai hari ini saya dan rakan-rakan di Kementerian Kewangan akan mengadakan taklimat setiap minggu, untuk berkongsi tahap pencapaian pelaksanaan pakej prihatin ini. Laporan status pelaksanaan makro. Okay. Sebagai permulaan, seperti saya maklumkan bahawa sehingga 12 April 2020 pelaksanaan kesemua pakej prihatin berjalan dengan lancar. Daripada 10 langkah utama keseluruhan pakej prihatin, 6 langkah yang bernilai 180 bilion atau terdiri daripada 69% daripada nilai pakej prihatin telah bermula, iaitu moratorium bayaran pinjaman institusi perbankan berjumlah 100 bilion, kemudahan iLestari iaitu pengeluaran akaun 2 KWSP berjumlah 40 bilion, subsidi upah yang dilaksanakan oleh Perteso 13.8 bilion, pengurangan kadar minimum caruman pekerja KWSP 10 bilion, bantuan prihatin nasional 10 bilion dan kemudahan bantuan khas Special Relief Fund yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia 5 bilion. Perancangan 4 lagi langkah utama yang bernilai 66 bilion ataupun 25% daripada keseluruhan nilai pakej akan dimula dilaksanakan menjelang 1 Mei, iaitu kemudahan skim jaminan pinjaman dan dana jamin 50 bilion, program khidmat rundingan majikan oleh KWSP bagi membantu memberi penjimatan aliran tunai majikan iaitu 10 bilion, projek kerajaan berskala kecil dan untuk memanfaatkan kontraktor kecil 4 bilion, keran prihatin khas untuk PS Mikro 2.1 bilion. Okey, kerajaan mendengar suara rakyat. Sebelum saya berkongsi pencapaian secara lebih terperinci, saya ingin menyatakan bahawa kerajaan amat peka dan mendengar cabaran yang dihadapi rakyat dalam mengakses bantuan di bawah pakej prihatin. Kerajaan sentiasa memantau melalui media sosial, media bahasa dan juga panggilan hotline yang diterima untuk lebih memahami kekangan yang dihadapi oleh rakyat. Pada minggu lalu, antara isu utama yang berbangkit adalah status layak BPN, di mana Kementerian Kewangan akan membuat semak silang dengan data Lembaga Hasil Dalam Negeri tahun 2020 bagi mereka yang kehilangan pendapatan tahun ini, status bukan pelajar dan lain-lain. Bagi kriteria layak bantuan pelajar IPT pula, Kementerian Kewangan telah menambah 30 juta untuk menaikkan kemudahan keseluruhan daripada 270 juta kepada 300 juta untuk membolehkan pelajar tingkat 6 dan SKM 4 ke atas dan setara menerima bantuan. Bagi kriteria layak barisan hadapan, Kementerian Kewangan telah memperluaskan skop barisan hadapan kepada bomba, pegawai kebajikan dan sebagainya. Isu-isu seperti kriteria e-hailing juga telah diselesaikan. Seterusnya, untuk melihat pada status pelaksanaan mikro lindungi rakyat. Pertama, bantuan prihatin nasional BPN, kerajaan telah memperuntukkan antara 500 kepada 1,600 untuk golongan rakyat B40 dan juga M40 untuk meringankan beban ketika musim mencabar ini sehingga 12 April 3 hari lepas. Bila proses semakan dan permohonan BPN dibuka adalah didapati jumlah diluluskan 8.3 juta penerima. 6.6 juta telah menerima bantuan bernilai 4.9 bilion. Okey. Permohonan baharu adalah 2.77 juta, manakala jumlah permohonan rayuan adalah 274,000. Bagi golongan permohonan baharu dan rayuan, keputusan dan pembayaran akan dibuat dalam bulan Mei selepas semakan dan verifikasi dilakukan oleh LHDN.
Bagi golongan yang layak menerima BPN pula, Kementerian Kewangan telah mempercepatkan pembayaran fasa pertama daripada hujung April ke 6 April. Seperti cerita saya berkongsi bahawa nanti masalah ni juga ni, kalau tiba-tiba dia tengah live ada orang turun. So ini tengah live Facebook je, belum live TV lagi. Cerita saya berkongsi bahawa sehingga 12 April 2020 seramai 3.2 juta isi rumah B40 dan 3.4 juta individu bujang B40 telah menerima pembayaran jumlah 3.2 bilion dan 1.7 bilion masing-masing, dan keseluruhannya adalah 4.9 bilion. Okey, kita lihat mereka membayar kepada isi rumah B40 dulu dan juga kepada individu bujang B40, dan jumlahnya adalah 4.9 bilion. Kedua, kerajaan juga menyediakan insentif bayaran secara one-off RM600 kepada pemandu teksi, pemandu pelancong dan juga pengayuh beca. Begitu, bagi pemandu teksi lebih kurang RM25,000, pemandu teksi telah menerima bayaran insentif tersebut. Dia dapat RM600 pemandu teksi. Pemandu pelancong sebanyak RM7.5,000. Dan juga bagi pengayuh beca 100% pembayaran telah dibuat. Ketiga, bayaran allowance khas bulanan kepada penjawat awam barisan hadapan. Tuntutan allowance bulanan RM600 bagi pegawai kesihatan dan RM200 bagi pegawai barisan hadapan yang lain akan bermula pada bulan April ini, memanfaatkan 200,000 pegawai. Ini hanya kepada yang pergi frontliners. Frontliners akan dapat RM600 allowance bulanan dan juga 200 bagi yang layak lah. Keempat, bayaran insentif secara one-off RM500 buat pemandu e-hailing. Pemandu e-hailing pun dapat juga, tapi hanya RM500 berbanding dengan RM600 saja. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kerajaan telah menurunkan minima gaji pemandu sepenuh masa daripada RM2,000 kepada RM1,200 untuk memastikan lebih ramai pemandu menerima bantuan ini, terutamanya pemandu di luar bandar. Lebih 40 syarikat e-hailing telah memberi maklum balas yang membantu Kementerian menepasti pemandu e-hailing yang layak. Sekurang saya mengumumkan bahawa bayaran akan dibuat pada 20 April kepada 90,000 pemandu e-hailing sepenuh masa. Pemandu e-hailing sepenuh masa dapat RM500 one off. Kelima adalah bantuan pembayaran RM200 kepada pelajar IPT one off. Pada ni saya telah mengumumkan untuk pada pelajar tingkatan 6 dan setara pelajar SKM tahap 4 yang setara dengan diploma, melibatkan bayaran 300 juta insya-Allah. Lebih kurang 1.5 juta pelajar sepenuh masa IPT di bawah seliaan Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan menerima manfaat daripada bantuan ini. Keenam, pelantikan pegawai kesihatan untuk memerangi penularan wabak COVID-19. Kerajaan terus komited untuk menyokong barisan ataupun frontliners negara. Jadi kerajaan mensasarkan pelantikan 2,000 pegawai kesihatan untuk tujuan ini. Jadi sekarang ni 1,974 pegawai kesihatan pelbagai grade telah dilantik. Jadi status pelaksanaan mikro dan sokong perniagaan. Tadi ialah bantu rakyat, ini sokong perniagaan. Pertama, kemudahan bantuan khas Special Relief Fund di bawah Bank Negara Malaysia. Terdapat beberapa kemudahan kewangan untuk perniagaan yang disediakan. Ini termasuk bantuan khas iaitu ataupun Special Relief Fund sebanyak 5 bilion disediakan. 5 bilion untuk PKS dalam Special Relief Fund. Hampir 3,000 perniagaan telah diluluskan. 3,000 perniagaan telah diluluskan untuk menerima Special Relief Fund ni dengan jumlah sebanyak 1.46 bilion ataupun lebih kurang 30% daripada tahap pelaksanaan. Jadi ramai lagi yang belum memohon. Kedua, program Air Lestari ke WSP. Di bawah program ini yang dianggarkan jumlah 40 bilion, rakyat Malaysia boleh mengeluarkan 500 sebulan selama 12 bulan daripada akaun 2 ke WSP mereka bagi meringankan beban yang dihadapi. Jadi 1.28 juta permohonan diterima, 1.17 juta permohonan diluluskan yang melibatkan pengeluaran sebanyak 572 juta.
untuk bulan Mei menunjukkan bahawa ramai rakyat Malaysia yang dapat meringankan beban mereka dengan duit ini adalah jangkakan jumlah ini akan meningkat pada bulan-bulan yang akan datang 570 juta. Tapi kita anggarkan sebanyak 40 bilion yang akan dikeluarkan. Ketiga ialah inisiatif subsidi upah. Okay, kerajaan telah memperuntukkan 13.8 bilion bagi menyokong PKS sehingga 12 April 2020. Jumlah permohonan adalah 31,000 majikan dan 299,000 pekerja. Daripada jumlah tersebut, 98% adalah merupakan syarikat kecil dengan jumlah pekerja 75 orang ke bawah. Anggaran implikasi adalah 307 juta. Keempat ialah Employee Retention Program. Kerajaan memperuntukkan 120 juta untuk membiayai 600 sebulan bagi pekerja yang cuti tanpa gaji sehingga April 12. Permohonan 6,900 majikan untuk 47,000 orang pekerja. Implikasi peruntukan adalah 28.6 juta daripada keseluruhan 120 juta. Itu adalah sikit sebanyak ucapan daripada Menteri Kewangan kita, Dr. Tengku Dato' Seri Zafrul Abdul Aziz. Ini saya baca dia saja ni untuk melihat apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan. Mungkin akan ditanya dalam selama pagi Malaysia nanti. Tapi sampai pagi Malaysia nanti mungkin lebih pada untuk membincangkan tentang kelakuan ataupun gelagat pengguna selepas pasca COVID-19 ini. Okey, kita jumpa lagi nanti pada pukul 11 insya-Allah.